Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pada pagi yang mulia, iaitu pada pagi Jumaat, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aiduna ahli Islam, Aiduna yaumul Jum'ah, Aiduna ahli Islam. Hari ini hari perayaan kita umat Islam, yakni perayaan mingguan kita hari Jumaat. Dan antara sunnah yang digalakkan pada hari Jumaat adalah memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat Nabi, sehingga mereka tidak meninggalkan perbuatan membanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan memulakan kuliah baru, yang mana asal kuliah ini tak salah adalah transkrip daripada syarahan. Maknanya buku ini adalah asalnya adalah transkrip daripada sahabat kita, yang di transkrip daripada kuliah yang kita sampaikan berkenaan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, iaitu daripada kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Maknanya syarahan anda dalam kuliah itu ditranskrip jadi buku daripada syarahan. Jadi maknanya kuliah kita ini syarahan atas syarahan, ulasan atas syarahan. Tapi tak apa, alhamdulillah, anda pun tak sedar ditranskrip itu jadi buku. Alhamdulillah, maknanya boleh memberi manfaat kepada kita semua, memberi kita penambahan dan juga peneguhan. Yang paling penting, ilmu ini apabila diulang, apabila di muzakarah, maka ianya akan meneguhkan ke dalam hati kita. Baik, tajuk kuliah kita ini berdasarkan judul yang diberikan pada kitab kita ini, As-Sirat. Maknanya beriman dengan titian As-Sirat yang dipacakkan di atas neraka Jahannam. Baik, jadi sebenarnya bila kita sebut As-Sirat ini, bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua seorang Muslim, kerana di dalam solat kita, yang kita setiap hari membaca di dalam solat kita, ditambahkan lagi dengan solat fardu, solat sunat, iaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu sebahagian para ulama menyebutkan ianya adalah rukunus salatil a'zam, rukun salat yang teragung. Sama seperti kalau kita bincangkan tentang haji, ibadat haji, Nabi SAW sebut rukun yang teragung dalam ibadat haji apa? Arafah. Kan Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i,
daripada Abdurrahman ibni Ya'mur radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya, kalau orang yang tidak berwukuf di Arafah, maka dapat haji tak? Tak dapat haji. Walaupun dia pergi ke Mekah, walaupun dia pergi duduk di Mekah, tetapi dia tak pergi berwukuf di Arafah, maka dia tidak dapat haji. Kerana Nabi SAW sebutkan rukun yang penting bagi ibadat haji, Al-Hajju Arafah. Marhaban, marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kan? Antara sunnah Nabi SAW, Nabi ucapkan marhaban kepada penuntut ilmu. Marhaban ya talibal ilm, ghaira khazaya wala nadama. Nabi sebut dekat beberapa orang rombongan sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi talibil ilmi ghaira khazaya wala nadama. Itu doa Nabi kepada penuntut ilmu. Marhaban maknanya selamat datang pada penuntut ilmu, ghaira khazaya wala nadama, tanpa ada penyesalan ataupun tanpa ada kerugian, wala nadama, dan tidak ada penyesalan. Maknanya sesiapa yang datang menuntut ilmu, Nabi doakan tiada baginya penyesalan, tiada baginya khazaya, maknanya kehinaan, kerendahan, tidak ada. Kerana ialah Nabi SAW sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk ke syurga. Baik, balik pada kita sebut tentang haji tadi. Hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Apa lagi contoh yang kita boleh lihat kepentingan surah Al-Fatihah itu dalam solat kita? Antaranya lagi. Baik, jadi kita sambung balik maknanya pembahasan kita. Baik, jadi marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Marhaban bi talibil ilmi ghaira khazaya wala nadama. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ucapan tarhib, alu-aluan kepada para penuntut ilmu, dan didoakan oleh Nabi SAW, mereka tidak akan mendapat kehinaan dan juga penyesalan. Baik, kuliah kita insya-Allah hari ini, maknanya pada hari Jumaat yang mulia ini, kita akan membahaskan daripada kitab As-Sirat ini. Yang mana kalau kita buka pada pendahuluan, pada halaman 5, muka surat 5 itu, maknanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarhus Sunnah lil Barbahari, perkara ke-19, antara prinsip akidah seorang Muslim adalah dan beriman dengan titian sirat yang terletak di atas neraka. Titian sirat tersebut akan meragut sesiapa yang Allah kehendaki. Sesiapa yang Allah kehendaki akan melepasinya, dan sesiapa yang Allah kehendaki akan jatuh ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Mereka, yakni orang Islam, mempunyai cahaya yang menerangi menurut kadar iman mereka. Baik, dalam bahasa Arab, as-sirat bermakna at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Kerana jalan itu dilalui oleh orang ramai. Itu dari sudut bahasa Arab. Itu maksud sirat. Dalam surah Al-Fatihah, ini permulaan kita. Maknanya kita akan, muqaddimah kelas kita hari ini, kita akan melihat sirat ini menurut perspektif surah Al-Fatihah. Maknanya kita akan huraikan dari sudut tafsiran salaf. Bila kita sebut tentang tafsiran salaf, maknanya merujuk kepada tafsir daripada Nabi SAW, para sahabatnya, dan tabi'in serta atba'u tabi'in. Bila kita sebut tafsir salaf, maksudnya merujuk kepada sumber ilmu. Maknanya dalam agama kita ini, kita wajib merujuk
kepada penjelasan dan tafsiran mereka. Itu yang dimaknakan dengan salaf. Salaf ini bukanlah satu brand ataupun satu penamaan yang direka cipta, tetapi salaf ini adalah nama yang disebutkan oleh syariat, iaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi SAW sebutkan kepada puteri baginda SAW, ni'mas salafu ana laki, ataupun ni'mas salafu laki ana, ataupun ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf kepada kamu adalah aku. Salaf itu maksudnya orang yang terdahulu, orang yang mendahului kamu. Maknanya dari sudut bahasa, salaf maknanya orang yang mendahului kita. Yang mendahului kita. Baik. Kita tak akan bincangkan secara panjang lebar tentang makna salaf, tetapi kita nak sebut apakah yang dimaksudkan dengan bila kita sebut tafsiran salaf. Manhaj salaf. Metod salaf. Dan bila kita sebut tentang salaf ini, kita kena faham penggunaan istilah salaf ini bukanlah penamaan yang kita katakan boleh didakwa tanpa bukti, ataupun didakwa atau dinisbahkan seseorang kepada salaf itu tanpa ada bukti yang kukuh. Maksudnya, ikutan seseorang itu terhadap salaf, ianya mestilah menepati kriteria yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 100. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuji golongan yang Allah Ta'ala kata was-sabiqunal awwalun. Yakni as-sabiqunal awwalun, golongan yang terdahulu, mereka yang segera, yang mereka yang mendahului kamu dalam kalangan golongan yang terawal. Minal muhajirin wal ansar, dalam kalangan muhajirin, mereka yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW, yang berhijrah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan negeri yang syirik, menuju ke Madinah, kota Madinah, meninggalkan negeri yang dikuasai oleh orang-orang yang menentang agama Allah, dan menuju ke negeri yang di sana adanya jaminan keamanan, di sana adanya Islam, di sana adanya jaminan agama itu akan diamalkan dan dipertahankan, iaitulah Madinah. Muhajirin, yakni mereka yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW. Dan Al-Ansar ialah mereka yang memberikan pembelaan, pertolongan kepada Islam, kepada Nabi kita SAW. Sehingga kan Nabi SAW menyebutkan hubbul ansar minal iman, bughdul ansar minan nifaq. Cintakan ansar termasuk daripada keimanan. Wa bughdul ansar, membenci ansar termasuk dalam kemunafikan. Yakni ansar merujuk kepada para sahabat Nabi yang membela dan yang membantu Nabi SAW. Yakni seperti mana dalam surah As-Saff, Nabi Isa AS mengatakan kepada Hawariyun, man ansari ilallah. Siapakah yang nak membantu aku, nak membela aku untuk memperjuangkan agama Allah? Ansar. Maknanya, kriteria yang ada dalam surah At-Taubah ayat 100 itu, apa kriteria dia? Kerana Allah Ta'ala puji, kalau kita buka dalam surah At-Taubah ayat 100 itu asas yang kita kena faham kenapa kita wajib merujuk kepada, dalam agama ini kita wajib merujuk kepada salaf. Maknanya golongan yang terawal, dan apa yang kita sebutkan juga sebagai salafus salih. Salafus salih
iaitu golongan yang terdahulu yang terbaik, saleh, yang saleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, khairun nas qarni. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia ialah mereka yang hidup dalam kurunku. Kemudian yang datang kemudian yang datang kemudian yang datang setelah mereka, Nabi ulang sebanyak 3 kali. Baik, dalam surah At-Taubah ayat 100 tu kita nak tengok kriteria dalam kita nak menuntut ilmu, dalam kita nak mengambil ilmu agama. Ini satu perkara yang penting yang perlu kita tekankan dalam proses pembelajaran agama, proses apa yang disebut sebagai manhaj talaqi wal istidlal. Apa maksud manhaj talaqi wal istidlal ni? Dia standard. Kalau kita kata sekarang ni semua benda ada standard operation ataupun SOP ataupun etika, kan? Kalau kita masuk dalam tandas pun ada etika dalam tandas, kan? Takkanlah nak belajar agama tak ada etika. Takkanlah bila bab agama ni kita main hentam saja. Asal dengar ustaz cakap, terima saja bulat-bulat. Asal dengar penceramah itu goreng, terima bulat-bulat. Tapi peliknya bila nak masuk tandas ada etika. Nombor 1 gini, nombor 2 gini, nombor 3 gini, kena ikut etika tu. Tetapi bila masuk bab agama, ini yang kita sebutkan tentang realiti masyarakat kita hari ini. Bila bab agama dia jadi macam, tak apalah, yang penting ustaz kata. Tak apalah penceramah tu cakap. Takkan ustaz nak bohong kot. Kan? Takkan orang agama nak tipu kot, takkan lebay nak tipu kot. Jadi ini perkara yang kita perlu tegur. Dan kita perlu perbetulkan dalam masyarakat kita, dalam agama kita ini bukanlah selekeh itu. Kerana kita tengok hari ini dalam masyarakat kita, betul tak? Bila kita tengok hari ini, bila sebahagian orang bila sebut tentang agama ni, dia nampak macam tak perlukan kepada disiplin. Tak perlukan kepada etika. Tak perlukan kepada metod, manhaj. Ini salah. Ini salah. Yang ni kita kena perbetulkan dalam masyarakat kita. Kerana hari ini yang menjadi punca apabila tersebarnya hadis palsu, tersebarnya ajaran-ajaran yang pelik ataupun ajaran sesat ke hari ini dah banyak dah. Hari ini boleh kata setiap hari, setiap minggu ada saja laporan tentang ajaran sesat. Jadi kadang-kadang kita kena perhatikan dan perhalusi apa punca. Kalau nak kata majlis ataupun kuliah-kuliah di masjid dan surau ni tak ada, ada. Kan? Kalau nak kata kuliah-kuliah yang ada di atas talian online ni, di YouTube, di Facebook, di macam-macam platform, banyak. Tetapi kenapa masih lagi kita lihat ada perkara-perkara yang khurafat yang disebarkan, cerita-cerita dongeng yang digunakan atas nama agama, kan? Yang kita dengar pelik-pelik lah. Cerita tentang wali ni, sekian. Cerita tentang perkara-perkara yang tidak ada asas dalam agama. Yang sebenarnya Nabi kita SAW dah bagi tahu sebenarnya. Perkara ini pasti akan berlaku. Iaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dalam muqaddimah sahih Muslim. Nabi SAW sebutkan tentang akan datang pada kamu zaman yang mana sayatuna alaikum ataupun sayakunu fi ummati aqwamun ataupun dajjalun kadzabun. Akan berlaku dalam kalangan umatku munculnya golongan-golongan pendusta besar. Dajjalun kadzabun. Nabi sebut dajjalun, maknanya mereka ini dajjal. Mereka ramai. Nabi gunakan plural. Dajjalun, dajjal kerana dinamakan dajjal itu dajjal kerana dia melakukan penyamaran. Antara maksud dajjal, dia melakukan penyamaran. Dajjalun. Kadzabun, pendusta besar. Apa yang mereka buat? Ya'tuna alaikum ahadith lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka membawakan
hadis-hadis, cerita-cerita, berita-berita, khabar-khabar ataupun perkara-perkara yang melibatkan agama, ahadith yang kamu tak pernah dengar. Begitu juga nenek moyang kamu Islam, orang Islam yang terawal pun tak pernah dengar. Lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kita tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar dulu nenek moyang kita balik daripada Mekah, mereka bawa balik capal ke? Tak ada kan? Paling kita kata paling majulah, mereka bawa balik kamera yang apa tu? 3D tu kan? Kamera tak ingat. itu paling majulah kan? Kamera yang kita kata apa? Yang ada filem tu. Itu paling lekeh lah, paling majulah waktu tu. Kan paling lekeh, paling majulah waktu tu. Paling kurang mereka bawa balik apa? Kurma. Mereka bawa balik air zam-zam. Mereka bawa balik gelang ke, kopiah daripada made in China ke, tak apalah. Kerana dia melibatkan urusan dunia. Betul tak? Kita tak pernah dengar nenek moyang kita dulu balik daripada Mekah, dia bawa, kononnya dia kata ini adalah lambang capal Nabi. Pernah dengar tak? Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Mereka itu dajjal-dajjal, pendusta-pendusta besar, membawakan kepada kamu hadis-hadis, perkara-perkara yang dinisbahkan kepada agama yang kamu tak pernah dengar, dan nenek moyang kamu yang Islam tak pernah dengar. Lam tasma'u antum wala aba'ukum. Apa kata Nabi? Fa iyyakum wa iyyahum. Maka berwaspadalah, berhati-hatilah kamu semua daripada kebejatan golongan ini. Berhati-hatilah kamu daripada kejahatan golongan ini. Jadi kita nak bagi tahu tentang metod pembelajaran. Sebab itu dalam kuliah kita ini, kita akan sebut macam mana metod pembelajaran kita. Macam mana metod syarahan dan apa yang kita nak belajar. Selain daripada kita nak belajar, kita nak huraikan tentang apa yang terkandung intipati yang ada dalam kitab kita ini, tetapi kita nak bagi tahu manhaj, metod yang kita perlu lazimi dalam pembelajaran agama. Antaranya adalah apa? Kita sebutkan tadi surah At-Taubah ayat 100 itu. Dekat mana kriteria yang kita perlu jadikan sebagai ukuran dan neraca yang utama. Bukan sekadar dalam kuliah kita ini saja, bahkan pergilah ke mana-mana, bawalah neraca ini. Bawalah ayat ini, iaitu pada ayat was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun. Was-sabiquna al-awwalun, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, walladzina sabaqun nasi awwalan ila al-iman billahi wa rasulih. Was-sabiquna al-awwalun maknanya orang-orang yang mendahului manusia, yakni orang-orang yang mendahului dalam keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Minal muhajirin, iaitu dalam kalangan muhajirin, mereka yang meninggalkan kaum mereka, keluarga mereka, tempat tinggal mereka kerana Allah, yakni muhajirin. Kita makruf, istilah muhajirin ni makruf di sisi orang Islam. Kalau tak kenal muhajirin tu siapa, dia bukan Islam. Betul tak? Muhajirin maknanya kita tahu siapa mereka. Cuma mungkin kalau kita tanya siapa muhajirin, contoh siapa muhajirin, siapa sahabat yang muhajirin, mungkin kita lambat sikit nak ingat. Tetapi sebenarnya simple je. Yang paling senang kita nak ingat muhajirin ni, 4 khulafa'ur rasyidin tu muhajirin. Itu paling simple. Sebab kalau kita nak sebut seorang-seorang nama sahabat tu, kita pun tak ingat kan. Jadi tips dia, kita nak ingat muhajirin ni siapa contoh dia, ingat 4 khulafa'ur rasyidin yang terawal. Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nak sebut Sayyidina pun boleh, tak mau sebut pun tak apa. Kan? Tapi kalau kita tengok ulama-ulama hadis dalam kitab mereka tak sebut pun Sayyidina. Kan? Macam kalau kita tengok belah Nusantara ni, belah Melayu kita ni, dia rajin sikit. Dia letak Sayyiduna Bilal bin Rabah.
Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna, tak jadi harus sahaja, harus. Tak jadi masalah. Tetapi kita katakan, kita kena faham kelebihan para sahabat Nabi ni sebenarnya bukan terletak kepada gelaran. Kan? Bukan, kenapa kita baca kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis yang muktabar, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Ibnu Majah, kitab-kitab hadis dan bahkan kitab-kitab tafsir, kita takkan jumpa ulama yang terawal mereka akan sebut tulisan Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah ke? Tak sebut. Bukan, takkan mereka tak mengakui akan kepimpinan para sahabat, tak. Tapi nak bagi tahu, kefahaman ulama terdahulu, nama para sahabat ni cukup sebut nama dia pun dah cukup. Maknanya kerana apa yang ditunjukkan oleh mereka tentang cara kita nak hormat para sahabat ni, antaranya kalau kita tengok dalam kitab-kitab, kita kena faham kebanyakan kitab-kitab yang terawal, bila kita sebut nama sahabat, kita akan tengok dia akan doa radhiyallahu an. Kalau kita baca dalam buku terjemahan RA kan, RA. Kalau yang sekarang ni dah ada font yang Jawi ataupun Arab tu, dia akan tulis radhiyallahu anhu kecil kan. Macam sallallahu alaihi wasallam dulu SAW besar tu kan. Orang kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni dah mudah sekarang ni, dah ada font yang Arab tu. So penulis ataupun orang-orang yang buat buku dan sebagainya dah mudah dah, tak macam dulu dah nak kena tulis SAW ataupun RA besar ke kan. Tapi cukup dah. Jadi itu sebenarnya yang lebih dekat dengan kita kata kebiasaan ulama yang terawal. Maknanya mereka tak sebutlah Sayyidina tu. Kan? Boleh saja nak sebut, sekali-sekala boleh lah. Tapi kalau setiap kali kita sebut nama mereka tu nak sebut Sayyidina tu bukan apa. Dia macam, sebab apa juga kalau kita tengok, sebab apa juga ulama-ulama dulu mereka tak sebut, tak panggil nama sahabat tu Sayyidina. Sebab apa? Dia bukan kerana mereka tak tahu tentang kelebihan para sahabat, tetapi sebenarnya mereka faham daripada hadis larangan Nabi SAW terhadap para sahabat memanggil baginda dengan Sayyidina. Ada larangan, tapi bukanlah larangan yang berbentuk pengharaman. Tetapi contohnya dalam satu hadis, beberapa orang sahabat datang jumpa menemui Nabi SAW, mereka pun panggil Nabi dan puji Nabi. Mereka kata, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina wa anta khairuna wa ibnu khairina. Engkau adalah pemimpin kami, sayyiduna, dan anak kepada pemimpin kami. Engkau adalah sebaik-baik dalam kalangan kami, anta khairuna wa anta ibnu khairina, dan engkau adalah anak kepada sebaik-baik dalam kalangan kami. Baik, bila kita tengok satu-satu perkataan sahabat yang puji Nabi itu, maknanya betul. Nabi Muhammad adalah pemimpin kita. Tanpa syak. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut secara jelas. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin, penghulu bagi seluruh anak Adam. Wala fakhrah, dan bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai kebanggaan yang tercela. Maknanya sesuatu yang membanggakan. Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Tetapi bila sahabat datang jumpa Nabi, sahabat puji Nabi dengan sebut sayyiduna wa ibnu sayyidina, Nabi tak suka. So kat sini kita kena faham macam mana ulama harmonikan antara dua riwayat. Maknanya ini penting. Dalam agama kita ni, kita nak tahu sesuatu pandangan itu komprehensif, menyeluruh. Kita kena himpunkan dalil-dalil yang membahaskan tentang sesuatu isu. Contohnya hadis. Maknanya tak nak kita kena himpunkan riwayat-riwayat tersebut dan kita tengok apa dia punya maksud. Maknanya kita harmonikan. Di sini kalau kita tengok balik dalam konteks kaitan yang kita sebut tadi, kerana ulama-ulama hadis tak diketahui kebiasaan mereka akan nisbahkan atau sebutkan Sayyiduna Abu Bakar ke Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman secara
berterusan. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW tidak diketahui para sahabat. Cuba buka kitab hadis. Bila sahabat sampai sahaja riwayat kepada Nabi, contohnya kita buka Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari bawakan sanad dia sampai kepada sahabat, kemudian sahabat sebutkan qala sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak diketahui ada satu pun riwayat yang sebut sayyiduna tu maknanya kata sayyiduna kami, kecuali ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal tersebut, tetapi tak banyak. Yang banyak, yang majoritinya sahabat akan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab apa mereka tak letak sayyiduna? Sebab mereka faham daripada hadis yang Nabi tak suka bila berlebihan dalam memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam sayyiduna. Nampak? Walaupun itu ada perbahasan dalam kalangan ulama, tetapi kita nak ambil yang terbaik. Saya pergi bergaduh pula kan? Saya pergi bergaduh. Sayyidina ke tak sayyidina? Tak, bukan isu dia. Kalau kita kena faham dalam konteks, kalau you nak berkhutbah, you nak sampaikan ucapan, kalau you nak mengajar dalam ceramah dan sebagainya, sebut sayyidina, tak ada masalah. Kan? Tetapi kalau sampai pada tahap berlebihan, melampaui batas, seperti mana dalam hadis yang Nabi SAW tegur para sahabat tu, bila sahabat panggil sayyiduna wa ibni sayyidina wa khairuna wa ibni khairina, maknanya ada mubalaghah, ada sikap melampaui batas di situ. Nabi tegur. Nabi SAW sebut qulu biqaulikum wa la yastahwidhanna alaikum syaitan. Maknanya berpada-pada dalam pujian kamu itu, dalam ucapan kamu tu, berpada-padalah. Jangan disebabkan pujian kamu, ucapan kamu itu membuka ruang untuk syaitan menyesatkan kamu. Nabi tegur. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh. Janganlah kamu melampaui batas. Al-itra' maknanya melampaui batas dalam ucapan, dalam pujian terhadapku, seperti mana orang-orang Kristian, Nasrani melampaui batas terhadap Isa ibnu Maryam. Akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain Nabi kata, wala uhibbu an tarfa'uni fawqa ma anzalanillah. Aku tak suka orang angkat kedudukan aku ni lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan padaku. Maknanya hadis itu adalah kata putus. Nabi paling suka orang panggil dia Rasulullah dengan hamba Allah. Rasulullah dan hamba Allah. Bukan bermakna kita tak boleh panggil Sayyiduna. Nabi memang Sayyiduna, memang kita punya pemimpin, penghulu agung kita. Tetapi maksudnya sini, hadis tu seakan-akan kita nak bagi tahu, Nabi SAW melihat perbuatan sahabat tu memuji baginda agak berlebihan. Dan Nabi takut dan Nabi bimbang akan berlaku sikap melampaui batas. Seperti mana berlaku kepada Nabi-Nabi yang sebelum baginda SAW, yang paling terdekat, Nabi Isa. Sebab itu Nabi nak tutup. Kan? So Nabi nak tutup. So nampak, perkara ini hanya ada dalam kalangan ahli sunnah. Ulama ahlul hadis dan ulama ahli sunnah sahaja yang fikir ke depan. Tapi kalau kita bincang bab ni dekat orang-orang yang tak ikut sunnah, dia kata tak apa, harus. Tak apalah nak puji. Anta habibuna, anta sayyiduna, syekhuna. Yang baru-baru ni bila dikritik perbuatan seorang tuan guru ini, yang mana dia membiarkan anak-anak murid dia memuji dia berlebihan. Kemudian dia boleh bagi tahu pula, tak, dah dia orang nak sambut birthday saya, dah dia orang nak puji, buat apa? Saya nak buat apa? Macam tu je. Ini kita kata, so sepatutnya orang yang mengajar agama, orang yang dah dianggap ustaz, apatah lagi orang dah panggil dia tuan guru dan sebagainya, sepatutnya takkanlah selekeh itu pemikiran dia. Takkan dia tak tahu tentang hadis Nabi SAW yang tegur sahabat yang memuji baginda berlebihan. Kita kena faham, agama kita mengajar, setiap perkara yang boleh membawa kepada keburukan,
Ini ada dalam kaedah usul fiqh, sadduz zari'ah. Bila ulama bahaskan tentang sadduz zari'ah ni, maknanya menutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada keburukan atau kerosakan. So antaranya perbuatan Nabi SAW yang melarang perbuatan melampaui batas dalam pujian. Padahal sahabat, mereka puji Nabi itu, perkataan tu betul lah. Betul tak? Apa salah kan? Kalau kita kata apa salahnya? Tapi kenapa Nabi SAW tegur para sahabat? Kan? Nabi tegur juga. Walaupun pujian mereka tu betul, tapi Nabi tegur juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW nak tutup pintu-pintu kerosakan yang boleh menjadi punca kepada kerosakan dan boleh membawa kepada kerosakan yang paling dahsyat sekali, antaranya kesyirikan. Seperti mana yang berlaku kepada orang Nasrani. Sebab itu, ini kita kena faham. Apa yang kita kena faham, Sayyiduna tadi, maknanya, kalau kita tengok sahabat Nabi, kan, kita tak sebut secara berterusan. Kalau sekali-sekala tak ada masalah. Sekali-sekala. Tapi kalau setiap kali kita sebut nama sahabat tu, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, bukanlah salah, tetapi sebenarnya dia menyalahi sesuatu yang lebih utama. Sebab sesuatu yang lebih utama, kita doakan keridaan Allah kepada mereka. At-taraddi anhum, radhiyallahu anhu. Itu yang lebih kita kata lebih tepat. Dari sudut maknanya apa yang ditunjukkan oleh ulama-ulama hadis. Kan? Tetapi kita tak nafikan, kadang-kala boleh, harus untuk disebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tak menjadi masalah. Cuma ialah kalau kita ni menulis hadis contoh, takkanlah kita, ialah kalau kita nak tulis tu, takkanlah, ini sebenarnya practically bagi penulis hadis dulu, ulama-ulama dulu, kan, mereka tengok dari sudut praktikal. Takkanlah setiap kali nak tulis nama sahabat tu Sayyidina. Dah panjang, sebab itu tak praktikal kan. Tetapi kalau menulis doa setelah itu, radhiyallahu anhu, itu memang praktikal. Bahkan boleh ditulis dengan kecil. Itu dari sudut technically lah, kan. Kita bukan nak bincang tentang Sayyidina atau tak ni. Tapi kita nak sebut tentang kenapa, kan, ada setengah orang kata, kenapa orang yang mengaji sunnah ni dia tak mau sebut Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kan. Dia soalan dia lebih kurang macam orang tanya, kenapa orang yang mengaji sunnah ni lepas solat dia tak angkat tangan doa. Dia macam itulah, kan. Kenapa orang yang mengaji sunnah ni, saya tengok lepas solat jemaah ke apa, dia tak angkat tangan doa. Kat mana dia doa? Itu kita katakan, kita kena belajar yang mana tempat yang sepatutnya kita penuhkan doa kita. Adakah sebelum salam ataupun selepas salam? Kan? Di mana tempat kita berdoa tu, dan kita akan bincangkan nanti. Baik. Jadi kriteria yang penting, ataupun kita katakan sebagai etika utama dalam kita nak menuntut ilmu agama, nak mengambil agama ini, dalam ayat wallazina tabauhum biihsan. Dia punya kod dia ada pada ayat wallazina tabauhum biihsan dalam surah At-Taubah itu. Iaitu Allah Taala sebutkan golongan yang terawal, as-sabiqunal awwalun, dalam kalangan muhajirin dan ansar, sahabat Nabi yang mulia, muhajirin dan ansar. Wallazina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dengan ihsan. Ihsan ni kita nak terjemah apa dalam bahasa Melayu? Baik. Lagi cemerlang. Dulu apa dia, Pak Lah kata dulu, apa dia, gemilang, cemerlang, terbilang. Pak Lah, cemerlang, gemilang, terbilang. Itulah ihsan, kan. Ihsan maknanya an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sebenarnya takrif Nabi itu dah cukup dah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tarah, kalau engkau tak mampu, dan memang kau tak mampu untuk tengok Allah pun di dunia ini, fa innahu yarak, maka engkau yakinlah bahawasanya Allah sentiasa melihatmu. Dipanggil muraqabah, sentiasa merasa diri kita diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itulah ihsan.
Tetapi ihsan dalam konteks ayat ini, kita nak huraikan ihsan di sini kerana ini adalah metod. Ini adalah manhaj kita dalam belajar. Pergilah mana-mana, belajarlah, dengarlah daripada ustaz mana pun, dengarlah daripada guru mana pun, inilah manhaj yang kita nak bawa. Inilah metod yang kita kena pegang dalam kita beragama. Walladzina tabauhum bi ihsan ini, ana suka nak kongsikan apa yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taysirul Karimur Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan, ataupun nama ringkas dia tafsir As-Sa'di ataupun disebut juga As-Sa'di. Baik. Disebutkan oleh Syekh walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti, menuruti mereka. Menuruti siapa? As-sabiqunal awwalun al-muhajirin wal ansar. Bi ihsan. So Allah letakkan ikutan tu bukan ikutan secara mutlak atau bukan ikutan tanpa ada syarat, tetapi seakan-akan Allah letakkan syarat untuk mendapat ganjaran yang Allah Ta'ala sebut apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda kepada mereka dan mereka juga reda kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Yang nak dapat fawzul azim tu, kejayaan yang terbesar, yang teragung, iaitu dimasukkan ke dalam syurga dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ridwanullahi akbar. Keredaan daripada Allah itu yang terbesar yang kita nak capai dalam kita beragama. Betul tak? Kita beragama, kita nak cari reda siapa? Reda guru kita ke? No. Sebab ada orang difaham, saya ni kalau belajar, saya mesti kena dapat reda daripada guru saya. Kalau tak, ilmu tak berkat. Betul ke? Betul ke? Tak sepenuhnya betul. Tak sepenuhnya betul. Sebab apa? Sebab guru tu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau kita kata betul tadi, betul lah Abu Ya Asy'ari tu. Betul lah Abu Ya Asy'ari. Sebab ialah kamu tak ikut dia, kamu tak berkat ilmu kamu. Anda nak sebut ni bukan kita nak cakap kat sesiapa, tetapi kita nak bagi tahu salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita ni bila dia meletakkan keredaan guru tu secara mutlak. Ini salah. Dia sama macam salah faham tentang konsep ketaatan kepada pemerintah. Dia sebenarnya, dia jadi masalah je bila kita salah faham konsep ketaatan tu kan. Sepatutnya ketaatan kita kepada guru, dia samalah konsep dia macam ketaatan kita kepada pemimpin. Apa konsep asas dalam agama kita? Taat kepada pemimpin selagi mana, ataupun taat kepada pemimpin dalam perkara makruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Dan ketaatan terhadap pemimpin ni tak mutlak. Sebab guru dia termasuk pemimpin. Guru kita, ustaz yang mengajar kita agama, dia termasuk pemimpin kita. Kerana dia membimbing kita, dia memimpin kita. So kena faham. Jangan dibezakan. Jadi dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dan ulil amri, pemimpin, yakni umara dan ulama dalam kalangan kamu. Kan? Sebab ulama tafsirkan ulil amri ni ada dua. Yang pertama umara, yang kedua ulama. Pemimpin dan ulama sebagai pemimpin. Jadi Allah kata wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri ke? Tak, Allah hanya kata ketaatan tu Allah Ta'ala mutlakkan kepada dua saja. Allah dan Rasul. Betul tak? Sebab Allah dan Rasul takkan salah. Rasul kalau dia salah, Allah akan tegur dia. Kerana dia Rasul. Tapi dia takkan salah dalam menyampaikan agama. Kerana dia maksum. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum, tak ada ati'u Ke ada? Kalau ada, bahaya tu. Kalau ada, kita tambah ayat Quran lah. Tak ada kan? Kerana apa? Kerana ulil amri, ulama atau umara itu, dia wajib mentaati Allah dan Rasul juga. Dia bukan ketaatan secara mutlak. Faham? Jadi, kat situ kita katakan, kefahaman sebahagian atau segelintir masyarakat dia faham kalau guru cakap tu mesti confirm betul, tak boleh bantah langsung kerana dia adalah guru kita. Ini salah. Kita yang ni susah sikit kita nak didik masyarakat ni sebab dia anggap macam yalah,
kita pun tak tahu kenapa kan. Sebab yalah, memanglah bagus kita menghormati guru. Itu asas. Dalam kita nak mendapatkan keberkatan ilmu, yalah kita kata kita menghormati guru kita. Tetapi bukan bermakna kita menghormati dia itu sampai tahap kita mentaati dia dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah pun. Masuk juga, salah. Kan? Maknanya itu tak boleh. Sebab ada orang dia guna istilah tadi lah, kata sebab ini kebanyakannya berlaku bila orang yang dia menyertai tarikat. Tarikat kita tarikat kita tak tarikat ke tarikat tak? Tak kan? Kita tak ada tarikat sebab kita tak terikat. Kan? Kita terikat dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Tarikat kita Quran dan Sunnah. Tarikat kita Sunnah Nabi. Itu tarikat kita. Siapa sahaja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia saudara setarikat kita. Dia tak perlu bai'ah kepada mana-mana pemimpin ataupun ulama ataupun syekh ataupun tuan guru, tetapi kita semua ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua orang Islam tu saudara kita. Tak ada orang ni bai'ah tarikat ini geng kita, ini tarikat ini baru geng kita saudara kita, tak ada. Kan? Jadi sebahagian orang yang masuk bila dia join tarikat ni, bila dia dah bai'ah, dia berjanji setia dengan guru dia tu, antara janji setia yang ada dalam tarikat-tarikat ni, dia tak boleh melawan apa sahaja ajaran ataupun yang diungkapkan oleh guru dia. Ini sebenarnya ada dalam setiap tarikat. Dia tak boleh lawan. Bahkan dalam kitab-kitab mereka disebutkan, anak murid kalau berada di hadapan guru tu, jadilah dia seperti mayat yang hidup. Maknanya tak boleh tanya, tak boleh persoalkan, tak boleh tanya langsung lah. Sebab itu ada dalam riwayat-riwayat mereka, riwayat palsu lah kan. Barang siapa yang banyak tanya, lemah iman dia. Kan? Ataupun dia tak bagi tanya. Siapa tanya, iman dia kurang. Sedangkan kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi SAW layan dia persoalan sahabat, betul tak? Betul tak? Dalam Quran Allah Ta'ala kata, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kamu tentang al-ahillah. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang darah haid. Mereka bertanya tentang waktu-waktu al-ahillah, bulan-bulan. Mereka bertanya tentang sekian. Kan? Banyak je. Kemudian dalam hadis Nabi SAW lagi banyak. Kan? Sahabat tanya, isteri Nabi tanya Nabi, berbincang, berbahas. Tapi kalau kita tengok dalam konteks tarikat-tarikat ni, dia memang tak bagi. Kalau dia bagi tanya pun, dia akan bagi tanya, tapi jangan mempersoalkan apa yang guru buat. Jangan persoal lah. Jangan persoal pasal mufti dah cakap. Kan? Tak boleh persoal langsung. Tak boleh nak bertanya apa sandaran, apa asas, tak boleh. Lalu mereka akan ini kita kecilkan konteks tadi. Sama dia kan. Yang tadi dalam konteks yang lebih besar, tapi konteks yang lebih kecil ni berguru. Kan, adab menuntut ilmu dan sebagainya. Memanglah ulama bahas kan dalam ada beberapa perkara, memanglah anak murid dia kena ada adab dia juga, dia ada etika dia pula dalam bertanya kan. Maknanya dia ada soalan yang dia boleh tanya, ada yang dia tak boleh tanya. Itu perbahasan dia lain. Tetapi sekarang ni kita bincangkan tentang bila ada ajaran sesat, kita bukan nak bincang tentang isu tentang adab tadi, tapi sekarang ni kita dalam masyarakat kita ni dah kronik. Sampai tahap ajaran sesat tu boleh bercambah dengan bak cendawan tumbuh selepas hujan, banyak sangat. Puncanya adalah kerana tadi tu, dia meletakkan ketaatan terhadap pemimpin itu melangkaui ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Jadi ini sebenarnya tak boleh, salah. Maknanya berlawanan dengan etika yang ada dalam Quran dan Sunnah. Maknanya, sebab apa? Sebab kita kalau kita bincang hari ini, kita bukan hidup di zaman Khulafaur Rasyidin. Kita hidup di zaman yang Nabi sebut tadi, datang kepada kamu dajjalun kadzabun. Betul tak? Maknanya dajjal pendusta-pendusta besar. Penyeleweng agama tu dah bercambah. Ini realiti, betul tak? Kita buka lah di YouTube ke, buka lah TikTok ke, buka lah apa Facebook ke apa, itulah yang kita lihat dan nampak. Kecelaruan. Baik, balik pada ayat tadi. Wallazina taba'uhum bi ihsan.
Bi ihsan ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau kata mereka yang mengikuti, menuruti sahabat Nabi, as-sabiqunal awwalun, muhajirin dan ansar, bil i'tiqadati wal aqwali wal a'mali. Mereka yang ikut dengan ihsan ni maksud mereka yang ikut dengan ihsan tu maksudnya kata Syekh As-Sa'di, mereka yang ikut dari sudut i'tiqad, akidah. Maknanya mereka ikut akidah para sahabat. Betul. Wal aqwal, perkataan, ucapan, yakni zikir, termasuklah kan zikir-zikir, mereka ikut yang apa yang sahabat Nabi ajar. Wal a'mal, amalan. Amalan. Mereka ikut apa yang as-sabiqunal awwalun tunjukkan. Itulah maksud ihsan. Itulah maksud ihsan. Dan mereka itulah humul ladzina salimu minadh dhammi. Mereka itulah orang yang selamat daripada celaan, wa hasala lahum nihayatul madh. Dan mereka lah yang akan mendapatkan hasil, iaitu pujian daripada Allah, wa afdalul karamati minallah, keredaan Allah dan juga kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang akan dapat apa? Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada wa dzalika atau dzalikal fawzul azim. Mereka itulah yang akan memperolehi kejayaan yang teragung tadi, masuk syurga Allah dan mendapat keredaan Allah. Maknanya ihsan tu syarat dia mesti kena ikut betul-betul, ikut akidah sahabat. Itu maksud dia. Ikut perkataan sahabat, maknanya perkataan ni maknanya ibadah-ibadah yang berbentuk zikir, ikut macam mana yang sahabat Nabi ajar. Kan perkataan apa yang boleh diucap, apa yang tak boleh diucap, ikut apa yang mereka katakan. Wal a'mal, dan ikut amalan mereka dalam agama. Kalau sahabat tak buat, jangan buat. Kalau sahabat buat, maka kita buat. Sahabat Nabi buat, kita buat. Bukan tak buat. Tapi kalau mereka tak buat, jangan kita buat. Maknanya kita kena buat apa yang mereka buat sahaja. Kita kena berhenti kepada apa yang mereka berhenti. Itu maksudnya, maknanya itu kriteria yang penting. Sebab apa? Sebab apa penting kita tekankan tentang sahabat Nabi? Yang kita maksudkan dia adalah yang dimaksudkan dengan salaf tadi. Sebab bila kita sebut salaf tadi, tafsir salaf, yang pertama sekali yang berada di kita sebut frontliner, barisan hadapan, sahabat Nabi. Paling depan sekali sahabat Nabi. Bukan mufti yang ada di zaman kita. Jangan perasan. Bukan bukan ustaz, bukan ustaz. Ini ke ustaz itu, bukan. Frontliner yang paling depan sekali sahabat Nabi. Bukan orang yang datang kemudian. Itu yang kita kata, kalau golongan yang nak bataskan ahli sunnah ni kepada golongan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sahaja, yang aliran Asy'ariyah Maturidiyah ni muncul selepas kurun yang keempat hijrah. Kerana Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala wafat dalam tahun 324 hijrah. Kemudian aliran dia tu berkembang, bukan terus 324 hijrah itu berkembang. Dia ada fasa-fasa dia sampai beberapa kurun yang kelima, yang keenam, berkembang lagi. Kemudian berlaku penambahan, berlaku penyelewengan, berlaku adaptasi daripada aliran-aliran yang menyeleweng. Mu'tazilah contohnya, Jahmiyah. Ya, ini apa, aliran Asy'ariyah tu kan, teologi, akidah tu. Bila kita bataskan ahli sunnah hanya kepada golongan yang terkemudian, yang kurun yang keempat hijrah dah masuk, jadi sahabat Nabi itu kat mana? Itu sebabnya kenapa ada bantahan. Sebab orang faham inilah. Sebab apa bantahan tu dahsyat? Sebab ini. Sebab kita bila kita kata walladzina tabauhum bi ihsan, nak ikut sahabat Nabi dengan ihsan, antaranya ikut akidah. Persoalan kita, kalau kamu letakkan akidah Asy'ariyah Maturidiyah tu sahaja yang kamu kata ahli sunnah, mana kamu nak letak akidah sahabat Nabi? Yang Allah Ta'ala kata walladzina tabauhum bi ihsan, yang kita kena ikuti mereka dengan ihsan. Antaranya ikut dalam akidah. Mana nak letak? Mereka buang. Sebab sebelum ini, ta'rif ahli sunnah wal jamaah dalam silibus buku-buku pengajian Islam dalam negara kita, memang diletakkan para sahabat Nabi itu ada.
Maknanya yang disebut salafus salih tu ada. Ahlul hadis. Kan? Salafiyah, athariyah. Memang ada. Sekarang ni yang jadi masalah, dia orang buang. Sebenarnya, dia kalau kita faham betul-betul, dia macam berlawanan dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat 100 tu lah. Kalau kita faham betul-betul. Maknanya kau pergi buang was-sabiqunal awwalun tu, awak mereka punya akidah tak betul. Tu persoalan kita. Kenapa? Sampai kena bataskan penamaan tu kepada satu aliran yang sempit. Yang lewat dah. Jadi itu sebenarnya poin dia. Baik. Itu kaitan kan? Kaitan kan? Kebetulan ada kaitan kan? Baik, tak mau panjang-panjang lagi, kita lari daripada daripada tujuan asal. Ihdinas siratal mustaqim. Minta jalan yang lurus. Baik. Balik. Jadi itu kriteria yang penting dalam kita mempelajari agama. Maknanya kita letakkan manhaj para sahabat itu sebagai asas. Sebab itu ahli sunnati wal jamaah itu ta'rifnya ditarifkan oleh ulama, sesiapa sahaja yang ikut Quran, yang ikut sunnah Nabi dan ikut kefahaman para sahabat, yang disebut sebagai al-jamaah tu. Al-jamaah tu ahlus sunnah. Apa takrif ahlus sunnah wal jamaah yang kita selalu dengar? Semua orang berebut-rebut dengan nama ini. As-sunnah, ahlus sunnah maknanya mereka yang melazimi sunnah Nabi. Al-jamaah mereka yang mengikuti para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang menuruti mereka itu, yakni para sahabat, tabi'in dan orang yang ikut mereka dengan ihsan. Termasuklah atba'u tabi'in yang ikut mereka. Baik. Jadi itu kita kena faham manhaj kita dalam mempelajari agama. Kalau kita nak kongsikan perkataan para ulama, sangat banyak. Contohnya Imam Asy-Syafi'i, beliau sebutkan tentang asas ilmu ini, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kalamullah Al-Quran, kemudian hadis Nabi, kemudian perkataan sahabat. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala as-sahabah wa ma qala Rasulullah wa ma qala as-sahabah. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah dalam Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah hadisnya, dan apa yang dikatakan oleh sahabat. Sebahagian para ulama mereka katakan apa sahaja dalam agama ini yang tak datang melalui Al-Quran, As-Sunnah ataupun para sahabat, maka dia bukan ilmu. Maknanya dia bukan ilmu yang berkait dengan agama. Maknanya kita tak boleh ikut kalau dia bertentangan dengan Quran, Sunnah dan juga apa yang dibawa oleh para sahabat. Baik. Jadi itu kita sebutkan tentang metod kita. Maknanya kita akan bawa dalam perbahasan kita tentang isu tentang sirat ini, kita akan bawa manhajnya adalah manhaj Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. So macam mana kita nak tahu seseorang itu melazimi pemahaman para sahabat? Sudah tentu kita kena tengok pada dari sudut maknanya rujukan. Kan, rujukan. Yalah kita nak tahu orang tu betul-betul ikut sahabat Nabi, apa rujukan dia? Kan, kita nak tahu paling kurang. At least kita tahu apa rujukan dia. Kan, contohnya, bila kita sebut tentang tafsir, paling asas, maknanya dia merujuk kepada tafsir salaf. Tafsir salaf itu dinamakan tafsir al-ma'thur. Tafsir yang datang daripada Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Sebahagian ulama kata atba'u tabi'in masuk juga. Mereka yang ikut tabi'in. Maknanya Nabi, murid Nabi, sahabat, murid sahabat, tabi'in, murid tabi'in, yakni tabi' tabi'in ataupun atba'u tabi'in. Nampak? Baik. Jadi kita kena serius. Bab agama ni kita kena bagi tahu siap-siap. Kita tak boleh kita macam tak apa, kita sembunyikan dulu kan. Takut orang tak boleh faham. Tak, bukan. Kita kena apa kita kata, kita kena transparent. Kan? Dalam pembelajaran agama ni kita kena transparent, kena ada transparansi. Transparansi orang yang mengajar agama ni apa? Dia kena bagi tahu dalil. Dalil pula tak boleh macam tu saja, dia kena bagi tahu rujukan. Kemudian dia kena tahu juga istidlal, reasoning. Itu yang panggil manhaj talaqi wal istidlal. Manhaj talaqi, tata cara kita nak ambil ilmu. Macam mana kita nak ambil rujukan? Kita nak ambil ilmu. Macam mana? Daripada guru yang macam mana? Inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Maka lihatlah daripada siapa yang kamu ambil agama kamu. Seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah dalam kalangan tabi'in.
Kemudian reasoning, cara macam mana dia olah, macam mana dia faham. So ada tak pemahaman dia tu datang daripada sahabat Nabi ataupun tabi'in ataupun ulama yang ikut mereka, yang kita sebutkan yang muktabar, ke dia hanya pakai mufti berkata, kan, ulama berkata, ada dalam kitab, tak cukup lah. So dia mesti kena transparent, kan. So itu integriti, kan. Baik. Jadi kita balik pada mukadimah kita. Pendahuluan kita tu disebutkan oleh penulis, waffaqahullah. Dikatakan dalam surah Al-Fatihah, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kita memohon jalan yang lurus. Baik, apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Jadi ini asas yang kita perlu faham dalam kita nak bincangkan tentang sirat ni. Sebab apa? Sebab dia adalah ada kaitan yang sangat rapat dengan hidup kita sebagai seorang Muslim, iaitu solat kita. Kerana mana mungkin kita solat, kita tak baca doa tu. Satu perkara yang kita perlu tekankan dan kita perlu highlightkan adalah bacaan yang kita baca dalam solat kita itu sebenarnya ianya telah merangkumi doa-doa yang penting. Apa maksud bacaan dalam solat kita itu sebenarnya dah merangkumi doa yang penting? Maksudnya jelas. Betul tak macam yang Ana bagi contoh tadi? Kebanyakan orang atau segelintir masyarakat kita yang mungkin bila dia pergi solat kat masjid, RNR ke, kalau dia tengok ada orang yang mungkin solat, lepas solat tu dia terus bangkit, kan? Ana ingat ada satu penceramah ni, kita tak sebutlah nama dia, Ana pun tak ingat siapa nama dia. Tapi Ana pernah tengok satu penceramah ni, dia kata dalam ceramah dia tu, dia kata, tuan-tuan dan puan, kita ni hidup kita ni pergi cari kerja 24 jam, kita cari kerja dah dan sebagainya, dah sibuk dengan dunia. Tetapi bila kita solat ni, lepas solat tu kita terus bangkit. Kita tak berdoa dekat Allah, kita sombong dengan Allah. Baik, okay, fine. That's the point lah. Maknanya itu point dia. Tak apalah, baguslah. Kita tak sangka buruk kepada kenyataan itu, betul lah. Maknanya ialah dalam sunnah Nabi, maknanya selepas kita solat, ada tak zikir? Ada zikir. Ada zikir, yakni yang azkar ba'da salawat. Yang maknanya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yang kita boleh baca, yang kita perlu jaga dan kita perlu baca setelah kita solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai akhir. Betul, ada kan? Cuma doa. Maknanya doa yang bersifat khusus. Kena angkat tangan. Kena dibacakan beramai-ramai. Ada tak? Tak ada. Betul ke tak ada? Okey, kat mana doanya? Kat mana doa? Dalam solat tu sebenarnya, kan? So dalam solat tu kita dah doa, penuh dengan doa. Sebab tu solat itu sendiri maknanya dari sudut bahasa doa. Solat itu sendiri dari sudut bahasa doa. Kan? Jadi di situlah yang kita kena perbetulkan pada pemahaman segelintir masyarakat, termasuklah penceramah tadi. Dia nak kata, okey, betul lah kalau kita setuju kalau kita tergesa-gesa bangkit tanpa kita baca zikir. Okey. Kalau tak ada hal, tak ada urusan, kita free tapi kita terus bangkit saja, kita tak berzikir. Fine, kita setuju. Tapi katakan ada orang yang pergi solat Jumaat contoh. Kita tahu solat Jumaat lagi, kan? Orang lelaki nak pergi solat Jumaat. Kalau ada orang yang bekerja, kita yang tak bekerja, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau ada orang yang bekerja, dia kena masuk balik office, contoh pukul 3, ataupun 2.30, ataupun sekian, ataupun dia ada urusan. Boleh tak kita nak hukum dia bila dia selepas solat Jumaat tu, dia bangkit terus tak doa dengan imam, kita nak kata dia sombong? Dia seakan-akan macam kenyataan segelintir orang yang salah faham tadi, dia seakan-akan nak mendakwa ataupun nak menjustifikasikan apa yang dia nak dakwa, kononnya orang yang terus bangkit daripada solat dia itu tak berdoa. Sebenarnya itu satu bentuk suudzon, kan? Sangka buruk. Sebab itulah kita kata kita kena belajar. Maknanya
Boleh jadi orang yang kamu tak lihat dia angkat tangan selepas solat tu, tetapi sebenarnya dia telah berdoa kepada Allah dalam solat dia. Antaranya ketika dia baca surah Al-Fatihah tu, salah satu doa yang ada dalam surah Al-Fatihah tu, itu ihdinas siratal mustaqim. Satu doa. Belum lagi kita kira doa istiftah. Yang panjang ada, yang pendek ada, betul tak? Kemudian banyak lagi doa dalam solat tu. Sampailah sebelum salam, selepas tahiyat, ada doa tak? Dan situ juga tempat yang banyak doa. Dan dalam sujud, duduk antara dua sujud, doa lagi. Dalam rokok pun ada doa. Qiyam pun ada doa. Betul tak? Maknanya ketika doa istiftah dan juga surah Al-Fatihah. Dan itu yang kita nak betulkan. Sebenarnya solat kita itu dah ada doa. Akibat salah faham, apabila salah faham berlaku bila orang tak faham konsep doa tu, jadi akhir sekali dia menjadikan seseorang itu berpendapat dengan pendapat yang sempit. Sedangkan dalam surah Al-Jumu'ah, betul tak Allah kata fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kan? Maknanya bila kamu selesai solat, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi cari rezeki Allah. Jadi sebenarnya orang yang bangkit terus sebelum solat tu, dia ada asas. Betul tak? Dia nak cari rezeki. Allah suruh. Tapi yang tok imam baca doa panjang-panjang amin-amin tu Allah suruh ke tak? Tu persoalan dia. Soalan dia, ada dalil ke tak? Nabi SAW buat ke tak? Dia bukan isu kita kata ini ulama kata ada tak bukan tak, yang point dia sekarang ni kita kata Nabi SAW dan para sahabat tunjuk ke tak? Sebab kita bincang tadi walladzina tabauhum bi ihsan, kita nak ikut ihsan. Kita bukan nak ikut ulama saja, kita nak ikut ulama yang tu tadi, as-sabiqunal awwalun, mereka itulah ulama sahabat Nabi. Nampak? Tapi ada orang dia kata tak, ulama kata boleh. Ulama mana? Tu persoalan dia. Tak apalah. Kita nak bahas bincang perincian dia, kita boleh bahas kan. Tapi ulama mana? Persoalan ni ulama mana? Tak, itu cara kita beragama. Maknanya kita kena tahu maknanya daripada mana kita ambil. Kan? Tapi ada setengah orang dia tak bagi tu. Dia kata jangan tanya, jangan banyak tanya. Kalau banyak tanya ni Wahabi. Tanya dalil lagi tak boleh. Kan? Maaf lah. Kalau dalil dia kata tanya dalil ni Wahabi je. Wahabi tu apa pula? Dia pula tak boleh nak define kan. Dah masuk Wahabi pula. Okey, fine. Jadi, kita kena perbetulkan, bila kita menuntut ilmu ni, kita kena perbetulkan dalam masyarakat, konsep doa tu sebenarnya bukanlah sesulit yang difahami oleh orang, kebanyakan orang. Kita ambil contoh, kalau kita tak faham tentang bab doa ni, kalau kita bermudah-mudah, contohnya, bila kita tak ikut sunnah Nabi, sunnah para sahabat, dalam berdoa, dia akan bawa kepada perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah itu sendiri. Contoh yang paling dekat yang berlaku baru-baru ni, apabila ada seorang ustaz ini, dia telah buat, dulu dah ada kes ni, pernah ditegur oleh mantan mufti wilayah dulu tentang apa yang dipanggil vele doa. Pernah dengar kan? Oh, itu memang dahsyat. Sekarang ni ada lagi. Tapi cuma dibuat dalam bentuk dia kata, dulu tak ada QR code kan, sekarang ni QR code lah. Cuma dia kata infak. Infak dulu baru dia doa. Dia buat package doa di Mekah. Dia kata di hadapan Kaabah. Tapi yang peliknya ustaz ni dah dulu duk hentam Wahabi sangat. Dia antara yang kita kata yang dia punya zikir dia, ratib dia Wahabi, 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 Wahabi. Dan ceramah dia Wahabi je. Kan? Itu saja. Tapi akhir sekali Allah Ta'ala uji. Sebenarnya, subhanallah, orang yang menuduh orang lain dengan tuduhan Wahabi ni, selalunya Allah akan uji mereka. Allah akan zahirkan kebobrokan mereka. Sebab mereka suka cakap kat orang. Cakap pula dekat ulama yang telah meninggal dunia atau tuduh orang lain tanpa bukti dan sebagainya ni. Selalunya dia tak lama lah. Allah akan buka pekung mereka ni. Sebab itu kita ni janganlah selalu nak tuduh orang. Kan? Nak cakap dekat orang, nak label orang sebab tak sependapat dengan kita tu kita bagi label. Kalau tak sependapat, fine, kita boleh bincang, kita boleh bahas. Kita ada adabul ikhtilaf. Kita boleh berbeza pendapat. Silakan. Tetapi kalau kita nak label orang ni tak baik. Nak terus label orang, oh dia ni sekian, itu bukan akhlak Islam. Kan? Tapi
ini nak cerita bila berlaku macam tu, semua orang Islam yang ada fitrah, dia nampak dah apa benda ni kan. Maknanya doa, konsep doa ni, kenapa kita ni tak faham? Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala sebut punya jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila hamba-hambaku tanya tentangku, fa inni qarib, Allah kata, sesungguhnya aku dekat. Aku menyahut, aku menjawab doa orang-orang yang berdoa. Hamba-hambaku yang berdoa merintih kepada aku menjawab. Allah Ta'ala jamin, Allah akan jawab, Allah akan makbulkan doa mana-mana hamba dia. Tidak ada kasta. Adakah Allah kata, dia kena pergi Mekah dulu, baru aku terima doa dia? Ada. Allah kata, siapa yang minta dekat aku, hamba-hambaku yang tanya tentangku, aku dekat. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memakbulkan seruan, rintihan, doa orang-orang yang berdoa kepadaku, hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi confirmation. Betul tak? Kemudian Nabi SAW pun sebut dekat kita. Dalam Quran lagi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang maha indah. Asma'ullahil husna. Maka serulah dengannya. Allah Ta'ala suruh kita berdoa dengan nama-namanya. Maknanya bertawassul dengan nama-namanya. Tetapi kenapa kita nak cari benda yang tak disebut dalam Quran dan Sunnah? Kita nak sebut juga, nak panggil wali juga. Nak sebut nama orang ni juga. Ataupun nak swastakan doa kita tadi macam tadi. Value doa. Swastakan doa. Sama macam kalau kita solat, kita swastakan doa kita kepada Tok Imam. Sebab tu kita rugi. Tok Imam tu lah kita amin-amin, dia doa apa kita pun tak tahu. Dia doa apa kita amin dia. Kita punya permintaan tak ada. Kita swastakan dekat orang. Sebab itu benda ni kita kata tak bagus. Sebab itulah kita kena belajar macam mana kita nak berdoa tu mengikut Al-Quran dan Sunnah. Dan antaranya paling ringkas sekali adalah surah Al-Fatihah yang kita baca tu, sebenarnya kalau kita sedar, dia sendiri dah ada doa dalam tu. Antaranya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita kena faham, sebenarnya itu doa. Maknanya kita kena ajar dekat keluarga kita, yang you baca dalam surah Al-Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim, tu doa sebenarnya. Kena bagi tahu macam tu. Itu doa. Starting maknanya solat itu pun dah doa. Itu belum lagi kita bahas tentang doa istiftah kan. Dengan banyak riwayat. Ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi ini yang, kalau doa istiftah tu mungkinlah ada orang Islam yang baru masuk Islam susah nak baca atau tak hafal lagi. Tapi surah Al-Fatihah kan, maknanya dia adalah rukun solat. Jadi dia tak mungkin orang Islam boleh tinggalkan surah Al-Fatihah tu. Baik, jadi inilah kita kata doa yang penting kita perlu hadirkan dalam bacaan solat kita. So maknanya kat sini penting kita nak bagi tahu tentang doa dan konsep apa yang kita sebutkan. Bacaan dalam solat kita tu sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Dia ada bahagian Tuhan, bahagian Allah dan bahagian kita. Antaranya dalilnya adalah datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi SAW. Maknanya lelaki ni mungkin dia baru masuk Islam. Kan? Dia kata, inni la uhsinu minal Qur'ani syai'an. Fa'allimni syai'an yujzi'uni minhu. Dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, aku ni seorang yang tak boleh nak baca Quran dengan baik. Ataupun aku tak hafal mana-mana ayat. Kemungkinan dia baru masuk Islam ataupun memang dia tak hafal. Kemungkinannya dia masuk Islam, baru masuk Islam lah. Kemudian dia minta Nabi, alimni syai'an yujzi'uni minhu. Ajarkan aku sesuatu daripada ayat Quran ataupun bahagian Quran yang boleh menyebabkan aku
solat ataupun boleh menyebabkan solat aku itu sah lah. Maknanya solat aku diterima. Kerana aku tak boleh baca surah Al-Fatihah pun tak boleh. Apa ayat Quran pun aku tak boleh. Maknanya menunjukkan dia memang tak kerti. Ada tak orang macam ni? Ada. Selalunya orang yang baru convert. Kan? Tengok macam mana Nabi raikan. Nabi kata, faqala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh jadi juga lelaki ini dia Arab Badui. Boleh jadi juga lelaki ini Arab Badui. Tapi dalam riwayat tak disebutkan siapa dia. Kan? Jadi Nabi ajar dia kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Katakanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian lelaki ni dia faham tau. Dia faham maksud subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kerana dia Arab Badui ataupun dia Arab, dia faham bahasa Arab tu kan. Kalau kita macam mungkin kita kena translate balik kan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu akbar dan Allah maha besar. Kan? Tapi lelaki ni dia jawab. Dia kata kat Nabi, hadza li rabbi fama li. Ini untuk Tuhan aku. Maknanya ini subhanallah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, pujian juga kepada Allah. Kan? La ilaha illallah, maknanya mentauhidkan Allah. Allahu akbar, mengagungkan Allah. Dia kata, hadza li rabbi. Semua ucapan ni semua untuk Tuhan. Famali, mana bahagian aku? Dia tanya dekat Nabi SAW, mana bahagian aku? Menunjukkan, sahabat dulu, mereka faham doa ni, dia ada dua bahagian. Satu bahagian yang memang Allah Ta'ala tetapkan untuk dia dan satu lagi bahagian yang untuk dia sendiri, untuk hamba itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, Qala qul Allahumma ghafirli warhamni warzuqni wa'afini. Katakanlah, Ya Allah, ampunlah aku, ighfirli, warhamni, rahmatilah aku, warzuqni, rezekikanlah aku, berikanlah aku rezeki, wa'afini, dan maafkanlah aku. Dan ini adalah apa? Bahagian kamu. Apa maksud dia? Maksudnya ada dua bahagian kan? Satu bahagian yang untuk Tuhan, maknanya kita mengagungkan Tuhan. Satu lagi bahagian, maknanya bahagian kita minta keampunan, kita minta rezeki, kita minta Allah rahmat kita minta Allah maafkan kita. Itu bahagian kita. So hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam sahihnya daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu. Jadi hadis ni hadis yang sahih. Baik, sebenarnya hadis ni dia sama macam pembahagian yang Nabi SAW sebut tentang surah Al-Fatihah. Betul tak? Surah Al-Fatihah ni Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini asah dia. Asah dia hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kita nak buktikan dalam surah Al-Fatihah ni ada bahagian kita dan ada bahagian Allah. Tapi kita kena faham bahagian yang Allah tu maknanya puji-pujian kita kepada Allah, pengakuan kita akan dia adalah Tuhan kita, maka itu yang kita kena dahulukan. So kita akan dapat bahagian kita, jangan risau. Cuma soalan dia di sini, ihdinas siratal mustaqim ni bahagian mana? Itu point dia. Baik, dalam hadis Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Maknanya hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya Nabi SAW sampaikan kepada kita, Nabi kata Allah berfirman. Dia bukan Quran, tapi dia adalah hadis qudsi. Maknanya dia firman Allah juga, tapi tak boleh dibacakan dalam salat. Dia maknanya dibacakan di luar salat. Dia hadis. Hukum dia hadis. Sebab dia disebut hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, Nabi kata, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah bahagikan salat antaraku dan antara hamba-Ku dua bahagian. Allah kata qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku telah bahagikan salat ini antara aku dan hamba-Ku dua bahagian. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hamba-Ku apa yang dia mintakan. Untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Apa maksud wali abdi ma sa'ala? Maknanya bahagian hamba-Ku itu semuanya permintaan hamba aku yang aku akan tunaikan. Subhanallah. Apa
Kata Nabi SAW lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hamba itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah akan jawab, hamidani abdi, hamba-ku telah memuji aku. Sebahagian ulama mereka kata, bila kita solat tu hadirkan maksud hadis ni. Baca solat surah Al-Fatihah tu, bila kita alhamdulillahirabbil alamin, kita yakin Allah Taala jawab hamidani rabbi, ataupun hamidani abdi, hamba-ku telah memujiku. Maknanya waktu kita solat tu baca alhamdulillahirabbil alamin, yakin. Itu cara kita nak sibuk dalam solat. Sebab dalam athar sebahagian salaf dia berkata inna fis salah, ataupun hadis ataupun athar daripada sebahagian sahabat berkata inna fis salati syughlan. Dalam solat tu ada kerja. Ada kerja yang kita kena sibuk. Bukan kita disibukkan daripada solat. Tapi dalam solat tu kita kena sibuk. Sibuk apa? Sibuk menghayati bacaan-bacaan kita. Itulah kesibukan. Itulah syughlan, pekerjaan yang kita kena fokus dalam solat. Antaranya hadis Nabi ni. Bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan jawab dah. Hamidani abdi. Hamba-ku telah puji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, bila hamba itu kita baca ar-rahmanir rahim, qala Allahu athna alayya abdi. Hamba-ku telah memuji aku. Allah ulang lagi. Kemudian kita baca maliki yaumiddin. Allah jawab, majadani abdi. Hamba-ku telah mengagungkan aku. Maliki yaumiddin maknanya Allah kata, hamba-ku telah mengagungkan aku. Maknanya bila kita baca maliki yaumiddin tu, kita kena rasa keagungan Allah. Allah ini, dia adalah raja bagi hari pembalasan. Hari pembalasan yaumiddin. Kat situ nak sibukkan lagi dengan makna tu, kena menuntut ilmu, kena faham. Sebab itu antaranya kita nak kaji tentang sirat ni dengan mendalam. Sebab bila kita baca, kita tahu apa tu yaumuddin, kita tahu apa itu hari pembalasan dan apa dia punya perincian dia tu, sehingga kita boleh bawa masuk dalam solat kita untuk kita sibukkan dengan hal tersebut. Baik. Kemudian bila hamba aku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, Allah jawab lagi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dan ini adalah antara aku dengan hamba-ku, dan bagi hamba-ku itu apa yang dia mintakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya Allah kata ini antara aku dengan hamba-ku. Dan bagi hamba-ku apa yang dia minta. Maknanya kita minta dekat Allah SWT pertolongan, maka Allah kata aku akan tolong hamba-ku ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila dia sembah aku akan tolong dia. Yakin. Sampai tahap tu. Kalau kita ada masalah apa-apa ke, pergi solat. Itu antara sunnah Nabi juga. Antaranya baca surah dalam solat, kita baca surah Al-Fatihah. Sebab dalam sunnah Nabi SAW, kata sebahagian perawi hadis, antaranya tak salah nak Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia kata kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amr shalla atau kama qala. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada berlaku masalah, Nabi merasa runsing, Nabi merasa gelisah dan sebagainya, ataupun Nabi merasa susah dengan sesuatu perkara, maka Nabi akan solat. Antaranya solat, ialah solat ni Nabi kata dekat Bilal kan, arihna bis salat ya Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Solat ni sebenarnya adalah kerehatan. Dia sebenarnya cara yang paling ampuh untuk kita nak healing segala masalah kita, solat. Sebab kita munajat dengan Allah. Antaranya surah Al-Fatihah. Kalau sekarang ni kita baca surah Al-Fatihah, kita tak mampu untuk hadirkan makna-makna dalam hadis ini, kita mulakan daripada sekarang untuk menghayati hadis ini. Cari hadis ini dan baca ulang-ulang kali sampai kita boleh bawa masuk dalam solat kita pemahaman tu. Menghadir sampai tahap tu. Tak ada rahsia-rahsia nak khusyuk solat ni. Semua orang mampu. Tak ada kasta-kasta kena naik maqam dulu, kena mengaji Madinah dulu ke, tak. Kena mengaji Mesir dulu ke, kena dapat sanad daripada Syekh Fulan dulu ke, tak. Semua orang mampu buat. Tak ada maknanya apa? Rahsia-rahsia. Aura dulu ke, cakra apa ke, tak ada.
Semua orang boleh buat dengan syarat dia berkehendak, dengan syarat dia istiqamah, dengan syarat dia berusaha untuk memahami apa yang dia baca dengan belajar, ta'lim. Baik. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah kata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maknanya ini antara aku dan hamba-ku, bagi hamba-ku apa yang dia minta. Bila kita nak minta tolong daripada Allah, Allah akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Baik, kemudian fa idza qala ihdinas siratal mustaqim, bila hamba-ku itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah jawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini untuk hamba aku saja. Maknanya itu bukan bahagian Allah, itu memang pure bahagian hamba aku. Semuanya bahagian hamba aku. Maknanya ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6 dengan ke-7, ini semua memang bahagian kita. Bahagian kita. Maka Allah kata, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Sebab yang sebelum tu kan Allah kata ini antara aku dengan hamba-ku. Ada bahagian Allah dan bahagian kita. Tapi yang ayat 6 dan 7 ni bahagian kita semua. Allah kata ini bahagian hamba-ku dan bagi hamba-ku apa yang dia minta. Baik, apa yang kita minta? Dekat sini kita kena persoalkan pada diri kita. Apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah tu? Ihdinas siratal mustaqim tu apa kita minta? Kita minta jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Jadi, kat sini kita baca, kat sini, ia ada kena mengena dengan as-sirat yang kita wajib imani keberadaannya di akhirat nanti. Iaitu permulaannya di padang mahsyar, Allah pacakkan titian sirat ini di atas dasar neraka Jahannam. Baik, di sini kita katakan sirat ni, kita akan bincangkan insya-Allah pada kelas yang kedua kita nanti, minggu hadapan insya-Allah, jika Allah panjangkan usia kita, makna kita akan bincangkan apakah maksud sirat itu yang ditafsirkan oleh salaf, yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan apakah perkaitan dia secara langsung dengan sirat yang kita wajib beriman dalam ilmu akidah yang kita bahaskan daripada perkataan Imam Al-Barbahari tadi, yang dibahaskan oleh ulama-ulama ahli sunnah dalam akidah. Apa perkaitan dia? InsyaAllah kita akan bincangkan pada kelas akan datang maksud sirat itu. Dari sudut tafsiran salaf. Baik, kita dah habis waktu. Ada tazkirah juga ni. Tapi bagi siapa yang ada urusan boleh bersurai. Baik. Ada soalan? Tafadhal. Bismillah. Ihsan tadi. Yang anda sebut tadi i'tiqad, ucapan dan amalan. Tafsir daripada Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Kitab dia Tafsir As-Sa'di. Cari tafsir As-Sa'di. Saya ada dah yang terjemahan. Ada. Indonesia ada. Inggris ada. Boleh cari saja. Yang online pun ada. Tafsir As-Sa'di. Dia kata i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Kita mesti ihsan tu maknanya kena lengkap. Itu tafsir daripada Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dia antara tafsir yang ringkas dan tafsir yang mudah untuk orang awam, penuntut ilmu, semua lapisan. Boleh faham insya-Allah. Barakallahu fiikum. Baik, ada soalan yang berkait dengan topik kita tadi? Tak ada, boleh tanya soalan. Tak ada kurang iman. Boleh tanya soalan. Tapi soalan yang berkait lah. Kan? Baik, kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita bertemu pada kelas akan datang. Tapi ada tazkirah pula ini. Maknanya kita nak kongsikan tazkirah hadis. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.